أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا ولسارى. اللهم ارحم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama jutaan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurniaan anugerah Allah kita dapat solat subuh berjemaah pada pagi hari ini dan menghadiri sedikit perkongsian ilmu yang saya akan sampaikan pada hari ini. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, tuan-tuan, kalaulah boleh, kalaulah bagusnya apa ayat ni baca oleh imam tu keluar tu daripada TV ni, terus keluar makna dia, cukup seronok kan. Sebenarnya pada saya lah berpendapat setiap ayat yang dibaca oleh imam tazkirah untuk kita, peringatan pada kita, sama ada solat maghrib ke isyak ke subuh, peringatan, mengena je dia. Bila dibaca tu kena je pada masalah kita, kena je masalah dalam kehidupan kita. Kalau dapatlah, mungkin kalau ada alat lah, baca tu keluar kan, keluar ayat tu, keluar terjemahan, cukup cantik kan, sangat cantik. Saya tak hafal Al-Quran, tapi apa yang dibaca insya-Allah sedikit sebanyak saya boleh faham intisari ataupun kesimpulan daripada ayat yang dibaca. Pada rakaat pertama tadi Tuan Imam berpesan di akhir ayat yang dibaca supaya kita ni, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala, muslimun tak? Rakaat yang kedua berpesan kepada kita, wa antasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan kerja nak pecah belah ada kerjanya. Jangan kira nak bercerai, nak berbalah, sama ada suami isteri ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, jiran tetangga ke. Wa atasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan apa yang Allah sampaikan, dengan apa yang Allah kehendaki. Di ujung ayat yang dibaca tadi, nescaya kamu akan jadi orang yang cemerlang, orang yang berjaya, iaitu dengan jadinya satu ummah. Wal takum minkum ummatun, satu ummah. Bila satunya ummah, bersatunya kita, nescaya kamu akan cemerlang. Cemerlang di mana? Dunia cemerlang, akhirat pun cemerlang. Itu peringatan. Sikit perkongsian daripada apa yang dibaca oleh Tuan Imam. InsyaAllah mungkin dah zaman makin canggih, apa ayat dibaca terus keluar ayat, kemudian terus ada terjemahan. Sambil-sambil kita duduk etikaf boleh kita baca, oh subuh tadi ini intisari ayat, maghrib gerang keluar pula apa ayat imam baca. Memang tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, memang semuanya menyentuh. Terutama kalau berada di Masjid Haram, Masjid Nabawi, memang ya Allah, tak tahulah, memang ada kesesuaian dengan fenomena yang berlaku. Kalau musim haji tuan-tuan duduk sana selama 40 hari, 44 hari, setiap hari itu dibaca ayat yang lain-lain, memang mengena je. Memang mengena. Subhanallah, Allah jadikan memang 3 waktu ni disyariatkan supaya imam membaca secara jahrian, terang-terangan, dan sebenarnya tazkirah bagi kita yang hadir berjemaah. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah pada hari ini, saya ingin mengkongsikan sedikit lagi hadis daripada kitab Tajzib Atraful Hadis. Hadis yang pertama, inna sadaqatas sirri tutfi'u ghadabur rabbi, wa inna silatur rahimi tazidu fil umri, wa inna sana'i'al ma'rufi taqi masari'is su', wa inna qawla la ilaha illallah tadfa'u qailaha
tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnaha al-hamma. Rahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Bahawasanya sedekah tersembunyi itu memadam ia akan kemurkaan Tuhan, dan bahawa menghubungkan rahim itu menambah ia akan umur, dan bahawa segala pekerjaan kebajikan itu memelihara ia akan kebinasaan, dan bahawa berkata la ilaha illallah itu menolak ia daripada yang mengena akan dia 99 pintu daripada bala. Adnaha alham, yang paling rendah adalah duka cita. Baik, hadis menyebut inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabullah, ghadabur rabbi. Sesungguhnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini memadamkan kemurkaan Allah. Istilah sedekah kadang-kadang kita salah atau kurang tepat, kerana sedekah ni berasal daripada perkataan Arab yang dimelayukan. Di sana ada beberapa istilah, tuan-tuan. Yang pertama sedekah, yang kedua nafkah, yang ketiga tabarru', yang keempat hibah, yang kelima hadiah, yang keenam waqaf, yang ketujuh zakah. Dia lebih kurang je, tapi penggunaannya kadang-kadang kurang tepat. Baik, kalau sedekah, sebagaimana firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan miskin, dan ada 8 asnaf. Sedekah ni sama erti dengan zakat, iaitu pemberian disebabkan sebagai satu kewajipan, wajib bagi sedekah, wajib bagi. Kalau kita tulis sedekah ni wajib bagi, macam belakang tu moh sedekah wajib bagi tu kan, bukan ajak saja-saja, wajib bagi, sedekah wajib. Jadi sedekah dengan zakat ni mutaradif, lebih kurang makna sama. Kemudian nafkah, infak, mari bagi infak. Infak ini pemberian atas dasar tanggungjawab. Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati, maka bagilah nafkah mengikut kadar kemampuan yang dia mampu. Sebab tu kita bagi infak. Infak ni kenapa kita bagi? Kerana tanggungjawab dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagaimana ayat dibaca di mikrofon pagi tadi dah. Dan daripada yang kami rezekikan pada kamu nafkahkan atas dasar tanggungjawab. Tu nafkah, tanggungjawab. Kalau tabarru', at-tabarru'an, tabarru' ni derma. At-tabarru'an, bila kita kutip derma, bila ada musibah, ada bencana, ada rumah terbakar ke, ada banjir ke, itu kita tak panggil sedekah, kita panggil tabarru'an. Pemberian di atas dasar kerelaan, suka-suka dia, suka hati dia nak bagi, atas dasar juga asal simpati, tabarru'. Tabarru'an. Kemudian istilah lagi hibah. Hibah tu pemberian, dan biasanya hibah ni dalam kitab fiqh dikaitkan dengan wasiat. Hibah pemberian sebelum mati, wasiat pemberian terlaksananya pemberian itu apabila setelah meninggalnya al-wasi, orang yang bagi wasiat. Itu hibah. Ini hibah aja, dan biasanya hibah ni kadarnya banyak, besar. Kemudian hadiah, ini bukan sedekah ustaz, ini hadiah aja katanya. Hadiah pemberian atas dasar menghargai, menghormati, itu hadiah. Kemudian wakaf. Wakaf, bila kita nak guna istilah wakaf, wakaf ni kita bagi sesuatu yang sifatnya meluraikan atau meleraikan hak daripada pemilik asal kepada pemilik yang kedua. Contoh wakaf tanah. Yang dikatakan wakaf tanah memindahkan hak milik daripada orang yang pertama kepada yang kedua. Sesungguhnya contohnya ada seorang hamba Allah wakafkan rumah kedai dia untuk masjid. Jadi tukar nama. Tukar nama ke nama ahli kuasa masjid, wakaf. Dan orang yang pemberi wakaf tak ada apa kaitan dengan hak yang atau terhadap barang yang diwakafkan. Dan biasanya wakaf ni adalah sesuatu barang yang manfaatnya lama boleh pakai. Macam tanah wakaf kan lama tu, sampai hari kiamat tanah wakaf ni. Sampai bila-bila memang takkan pernah miliknya.
Ada juga orang sekarang ni kebanyakannya yang sayang kata dia tak nak wakaf. Dia panggil apa? Wakaf guna. Pakailah rumah ni selagi mana nak pakai, duduklah rumah selagi mana nak duduk. Itu bukan namanya wakaf, itu bagi guna namanya. Wakaf serahkan seluruhnya. Dia tak boleh silah orang, tak boleh dakwa-dakwi dah lepas ini terhadap apa yang dia wakafkan. Jadi kalau zakat lebih kurang sebagaimana saya sebut tadi, sedekah. Atau dalam istilah lain dipanggil zakat ni sedekah wajib, sedekah yang wajib dibagi. Dalam hadis ini, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah secara tersembunyi ini memadamkan kemurkaan Allah. Wa inna silatul rahimi tazidu fil umri. Sesungguhnya menghubungkan silaturahim itu menambah ia akan umur. Kita dah jelaskan pada pengajian lalu tentang makna silaturahim, iaitu hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan orang yang lain, mana daripada rahim yang sama, adik-beradik lah, atau silsilah yang sama, keturunan yang sama, itu silaturahim. Jadi salah kalau kita kenakan istilah majlis silaturahim alumni sekolah menengah katanya, itu salah. Sebab dalam sekolah menengah tu ada banyak mak, ada banyak bapa, bukan ada rahim yang sama. Okey, tapi dalam bahasa Melayu mungkin tak salah. Kalau dalam bahasa Arab dia salah lah, kurang tepat. Dan bahawa kemudian dia kata wa inna sada'i al-ma'rufi taqi masari asu, dan bahawa segala pekerjaan kebajikan itu memelihara ia akan kebinasaan. Buat baik ini memelihara orang yang pelakunya daripada melakukan atau terjumus dalam kebinasaan. Dan bahawa berkata la ilaha illallah itu menolak ia daripada yang mengena akan dia 99 pintu bala. Bala yang paling ringan katanya dalam hadis ni adnah alham, dan yang paling rendah adalah alham. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, inna fil jannati ghurafan jura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'ama wal ana al-kalama wa tabi'a as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bahawasanya dalam syurga itu beberapa bilik yang boleh dilihat akan luarnya daripada dalamnya. Dalam syurga ada bilik boleh cantik ni, indahnya bilik ini, dari luar nampak dalam, dalam nampak luar. Dan dalamnya boleh dilihat dari luar. Yang demikian disediakan bagi mereka yang beri makan fakir miskin, dan mereka yang melembutkan percakapan dan sentiasa berpuasa dan sembahyang malam walaupun manusia semua tidur. Inna fil jannati, sungguh dalam syurga, ghurafan, ada bilik-bilik, macam-macam bilik. Yura zahiruha min batiniha, dilihat daripada orang yang di dalam nampak yang di luar, wa batinuha min zahiriha, dan luar pun nampak yang dalam. Allah sediakan a'addah Allah Ta'ala liman at'ama ta'am. Siapa yang dapat bilik nanti ni? Siapa yang suka bagi makan, at'ama ta'am. Kemudian wal anal kalam, dan melemah lembutkan apabila bercakap. Wa taba'a as-siyam, dan sentiasa berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan solat malam dalam keadaan manusia tidur. Kita semua bercita-cita nak jadi ahli syurga. Semua kita berharap agar Allah Ta'ala kurniakan kita syurga. Sebagaimana kita tahu, syurga ni hanya berhak kepada mereka yang mendapat rahmat Allah, bukan mereka yang paling banyak sembahyang sunat. Tak, itu bukan jaminan. Bukan mereka yang paling banyak bersedekah. Mereka yang berhak mendapat rahmat Allah, mendapat redha Allah, mendapat kasih sayang Allah, maka berhaklah dia mendapat syurga. Syurga berasal daripada perkataan jannatun, atau syurga dalam bahasa Melayu ni bermaksud taman. Kalau jinnah, sesuatu yang tak dapat dilihat. Jadi kenapa syurga diberi nama jannatun kerana dia belum dapat dilihat lagi. Jadi jinnah atau jin, makhluk yang tak dapat dilihat. Janin, kan? Janin, anak yang dalam rahim kita panggil apa? Janin.
sebab dia belum dapat dilihat lagi dengan mata kasar, belum lahir lagi. Dan syurga ini, syurga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, yang paling rendah adalah Jannatul Khuldi. Dan bertingkat-tingkat syurga ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun tentang Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni adalah para anbiya, Rasul SAW dalam Jannatul Firdaus. Jadi kita sebagai hamba yang jauh kedudukan kita dengan Nabi, ada tak amalan-amalan yang boleh dan melayakkan kita bersama dengan Rasulullah dalam syurga? Lihat dalam kitab Sahih Bukhari, ada dua hadis yang menjelaskan bahawa orang ini akan bersama Nabi dalam syurga. Yang pertama, Nabi menyebut, ana wa kafirul yatim kal hatain. Aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini, kata Nabi. Mana kedudukannya sama, fil jannah, dalam syurga. Jadi mereka yang ingin bersama Nabi dalam Jannatul Firdaus, maka dia kena jaga anak yatim, pelihara anak yatim. Kemudian dalam hadis yang kedua, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad fakana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menyukai sunnahku, maka dia telah menyukaiku, menyayangi aku. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menyayangi aku, maka ia bersama aku dalam syurga. Jadi syurga ni hanya layak kepada mereka yang menyayangi sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi. Baik, antara nikmat syurga yang paling indah, yang paling cantik, yang kita terutamanya orang lelaki inginkan, iaitu bidadari syurga. Kenapa? Kerana orang lelaki ni kecenderungannya kepada orang perempuan. Itu lumrah, tak boleh kita nak elak, fitrah. Orang perempuan cenderungnya kepada perhiasan. Jadi antara keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada orang lelaki nanti di syurga adalah adanya bidadari. Dalam surah Al-Waqiah ayat 35 dan 37, Allah jelaskan ciri-ciri bidadari ini. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban wa atraba. Apa maksudnya? Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami jadikan hunna, bidadari ini, insya'a, terus jadi besar. Dia tak ada melalui proses daripada bayi, kanak-kanak, tak ada, terus cantik je dia, insya'a. Faja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan dia sentiasa abkar, gadis, sentiasa anak dara. Tu hebat tu, ya. Urban wa atraba, penuh cinta, ya, penuh perasaan cinta dan lemah lembut, bidadari ini. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan dalam surah An-Naba ayat 31 hingga 33, innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafazan, kecemerlangan. Hadaiqa wa a'naba, apa kecemerlangan itu? Adanya hadaiq. Hadaiq ni maksudnya taman-taman atau syurga. Wa a'naba, ada makan buah anggur dalam syurga. Antara istimewa dia, wa kawa'iba atraba, dan adanya gadis bidadari yang berisi badannya dan sebaya. Minta maaf perempuan ni Allah jelaskan bagaimana rupa para bidadari itu. Dia tak kurus, tak gemuk, tapi steady lah. Kalau istilah orang, kalau nak kata macam kerongga, lebih kurang kerongga lah katanya. Ya. Lawanya, cantiknya. Wa kawa'iba atraba. Baik, kata Ibnu Abbas dan Mujahid menafsirkan ayat ini, dikata bidadari ini umurnya tak bertambah, tak berkurang. Bentuk badannya yang tak menjemukan, payudaranya yang indah, fiha khiratin hisan, cantiknya tak berubah. Kalau manusia cantik berubah, mula-mula cantik, lepas tu kurang cantik, dah lama langsung tak cantik. Kan tu manusia berubah, memang sebab dia manusia, sebab kita kahwin dengan manusia. Kalau kahwin dengan bidadari, insya-Allah tak berubah-ubah. Oleh itu kalau nampak dah tak cantik, janganlah kita mengeluh.
hantar ke spa bagi cantik balik, kod mau cantik lah. Baik, dalam surah Safat Allah jelaskan lagi tentang bidadari ini, ka'annahunna bidhum maknun, cantiknya, indahnya kulit bidadari ini seperti bidun. Bidun ni apa dah? Telur-telur maknun yang tersembunyi, iaitu bila telur ni balik kerang, suruh rumah rebus telur kan, pecah telur, cantiknya, putihnya kulit bidadari ni macam putih telur. Indahnya, cantiknya kulit bidadari ni macam putih telur. Putih telur ni saya rasa putih telur yang cantik, apa dia? Putih telur itik. Cantik putih telur ni berbanding dengan telur ayam, telur itik, masya-Allah cantiknya. Dia bukan putih, dia bukan putih merah tak ni, putihnya masya-Allah luar biasa, sangat cantik. Malah dalam surah Ar-Rahman Allah nyebut ka'annahunna yaqutu murjan, indahnya, cantiknya bidadari ini seperti yakut dan juga murjan, barang-barang perhiasan lah. Yakut ni warna merah, warna hijau ada. Yakut ni biasanya terdapat dalam laut. Jadi orang yang Nabi menyebut dalam hadis, sesungguhnya syurga tu nanti ada bilik-bilik, boleh dilihat daripada yang orang dalam, boleh dengar yang luar, luar nampak yang dalam. Siapa Allah sediakan ini? Untuk mereka yang bagi makan, untuk mereka wal'anal kalam, apabila bercakap dia lemah lembut, wa taba'as siyam, dan selalu berpuasa, kemudian selalu menunaikan solat malam dalam keadaan manusia semuanya tidur. Baik, seterusnya Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, fa idza kana yaumul qiyamati nada mudadin aina alladhina kanu yudawimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan orang yang solat duha, pintu mana dia akan masuk pada hari kiamat nanti, yang mana Allah sediakan satu pintu khas bagi mereka yang selalu mudawamah atau selalu melaksanakan solat duha. Bahawasanya dalam syurga satu pintu dinamakan Ad-Duha. Apabila datang dari hari kiamat kelak, berserulah malaikat, di manakah mereka-mereka yang mengekalkan sembahyang duha? Ini dia pintu kamu, masuk dengan rahmat Tuhan kamu. Maksudnya disuruhnya kita sembahyang duha yang sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Inna fil jannati, sungguhnya dalam syurga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu ad-duha, dia diberi nama pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin, maka apabila hari kiamat akan melaung, akan memanggil, akan menyeru oleh malaikat. Apa seruan malaikat? Ainal ladzina kanu yudawimuna ala salati duha, mana mereka-mereka yang dulunya ketika hidup kanu yudawimuna ala salati duha, selalu melaksanakan solat duha, solat sunat duha. Hadza babukum, ini pintu kamu, ini pintu kamu semua. Fadkhuluhu, maka masuklah, bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Jadi solat duha ni memang setengah orang kata antara kelebihan solat duha ni akan memurahkan rezeki. Jangan pula kita nak murah rezeki solat duha. Kenapa buat solat duha ni? Biar meniaga laku tu. Bukan. Lagi satu, orang Melayu ni apa lagi? Buka kedai, buka CD surah Al-Waqiah, dia tak dengar pun, sibuk kulu kalau kedai baru dalam kedai tu surah Al-Waqiah baca. Ada satu kedai saya pernah tegur, kedai saya Skandar ni, bila Quran baca, saya kata kita kena dengar, tak boleh kita sibuk dapur ngurin apa benda, pelanggan pendatang tak boleh apa. Seolah-olah ini Quran ke mentera, saya kata. Ini Al-Quran, ayat Allah, tak boleh buat macam ni. Dosa kita. Kan? Memang surah Al-Waqiah baca, mungkin dengan niat dia supaya meniaganya laku. Surah Al-Waqiah ni kalau kita tengok kandungan ayatnya, supaya kita tawakal pada Allah, yakin dengan Allah yang maha bagi rezeki itu Allah Ta'ala.
Sama juga dengan ayat 1000 dinar. Sampai dia keluar orang ayat 1000 dinar lah. Tulis letak besar-besar. Supaya murah rezeki. Hafal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia hafal ayat tapi tak hayati makna. Tu salah dia. Pasal apa buka kedai ni baca ayat 1000 dinar pun orang tak nampak kedai ni? Kan dia orang sidai. Saya ustaz asal buka kedai ayat 1000 dinar tu tak kering di mulut katanya. Maknanya dia baca ayat 1000 dinar. Tapi heran, ramai orang kata tak nampak kedai dia. Pasal apa tak nampak? Jangan kau orang, saya pun tak nampak. Mika kedai mika letaklah signboard. Biarlah cantik-cantik. Cat ni, cat balik kedai ni. Ini nampak pudar je mata. Kalau orang mata macam saya, mata kalau mayau, saya kata tak pada nampak ni. Kena berkaca mata baru terang. Tak nampak kedai mika ni. Berapa ribu kali mereka baca ayat pun tak mahu dia. Dia kena bagi cantik, indahkan balik. Jadi bila kita buat sembahyang duha, bukan semata-mata untuk murahnya rezeki, hanyalah semata-mata kita harapkan rahmat Allah. Tapi hakikatnya gitu, memang Allah bagi. Keadaannya bila kita sembahyang duha, bukan hanya nikmat bentuk kebendaan, yang lebih utama adalah ketenangan. Kita dapat rasa lebih tenang, kita rasa lebih sihat, kita rasa lebih segar dengan kita tunaikan solat sunat duha. Seterusnya sabda Nabi SAW, Inna lillahi ta'ala aqwaman ikhtassahum bini'am limanafi' al-ibad wa yuqirruha fihim ma badhaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fa hawwalaha ila ghairihim. Rawah Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Umar. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu kaum-kaum yang ditentukan dengan segala bagai nikmat buat manfaat hamba-hambanya, dan dikekal nikmat itu selagi berberi-beri dan bernolong-nolong di antara satu sama lain oleh mereka itu. Jikalau tidak nescaya ditinggalkan, dikeluarkan dari mereka itu, maka dipalingkan kepada yang lain pula. Riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Ibnu Umar. Seorang yang tak bersyukur itu nikmatnya akan dihilangkan. Sabda Nabi SAW, Inna lillahi ta'ala aqwaman. Sungguhnya Allah Ta'ala tetapkan ada beberapa kaum, kata Nabi, ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad. Allah khususkan mereka ni dengan memberi nikmat yang banyak nikmat, rezeki yang kata orang membuak-buak, tak henti-henti, banyaknya rezeki dia. Buat sikit dapat banyak, kerja sikit je, Masya Allah rezeki dia cukup banyak. Duduk di rumah, makan tidur pun duit masuk, banyak duit dia. Allah khaskan dia dengan nikmat yang banyak. Limanafi'il ibad. Tujuannya apa dia? Limanafi'il ibad, untuk manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain, untuk dia bersedekah, untuk dia bantu orang. Wa yuqirruha fihim ma badhaluha. Kemudian jikalau tidak nescaya ditinggalkan, dikeluarkan dari mereka itu, fa idza mana'uha naza'aha minhum. Apabila dia tak bagi rezeki atau nikmat yang Allah bagi kepada orang lain, kongsikan dengan orang lain, fa hawwalaha ila ghairihim, maka nikmat yang banyak ni Allah akan ubah kepada orang lain. Kerana Allah bagi dia nikmat banyak, dia tak nak kongsi dengan orang. Dia hanya manfaat diri dia dan orang terdekat dengan dia. Dia tak nak kongsi dengan orang. Kalau dia tak nak mahu kongsi dengan orang, Allah akan pindahkan nikmat ini kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat berkongsi dengan hamba-hamba Allah yang lain. Baik. Inna lillahi ta'ala malaikatan fil ardi tantiqu ala alsinatil bani adam bima fil mar'i minal khair wa syarr. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala malaikat di muka bumi ini buat bertutur di atas lidah anak Adam dengan apa yang terlintas di hati seorang daripada kebajikan dan kejahatan. Inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan biman yaqul ya arhamar rahimin, faman qalaha thalathan qala lahu al-malak inna arhamar rahimin qad aqbala alayka fasal. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala malaikat yang diwakilkan dengan mereka yang berkata ya arhamar rahimin,
Maka barang siapa berkata akan dia 3 kali, berkatalah baginya oleh malaikat bahawasanya Ar-Rahimin yang sudah berhadap kepada kamu, maka pintalah. Pesan Nabi, inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan, sesungguhnya Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ada malakan, ada malaikat muwakkalan yang diwakilkan, biman yaqul, untuk sesiapa yang menyatakan ya arhamar rahimin. Dan siapa yang sebut ya arhamar rahimin, faman qalaha thalathan, siapa yang sebut ya arhamar rahimin 3 kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, qala lahul balagh, maka malaikat akan berkata, inna arhamar rahimin qad aqbala alaika, sesungguhnya arhamar rahimin telah pun berada di depanmu, fasal, maka pintalah, pohonlah. Makanya memang apabila kita berdoa, kita digalakkan untuk menyebut nama-nama Allah. Falillahi asma'ul husna fad'uuhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Berdoalah dengan memuji Allah, berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Sesungguhnya sabda Nabi SAW, inna likulli nabiyyin da'watan qad da'a biha fi ummatihi fastajiba lahu wa inni ikhtaba'tu da'uni da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Bahawasanya bagi tiap-tiap nabi itu doa yang masing-masingnya berdoa berkenaan dengan keselamatan umat-umat mereka, maka doa mereka itu mustajab belaka. Dan adapun aku sediakan doaku itu buat syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Seterusnya sabda Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah an yurfa'a al-'ilm wa yadhhara al-jahl wa yafshu az-zina wa yushrab al-khamr wa yadhhabu ar-rijal wa tabqa an-nisa'u hatta yakunu li 50 imra'atan qayyimun wahidun, rawah Syaikhan an Anas. Hadis terakhir kita pada pagi ini, inna min asyratis sa'ah, bahawa setengah daripada alamat hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilmu, terangkatnya ilmu, dimatikan oleh ulama, dan zahir oleh kejahilan di seluruh alam, dan berhamburan atau banyak orang-orang berzina, dan banyak peminum arak, berkurangan lelaki, semakin banyak perempuan, hingganya bagi 50 orang perempuan, seorang lelaki buat penjaga mereka. Riwayat Asy-Syaikhan daripada Anas. Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya daripada tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat ni banyak tanda, banyak sekali tanda. Ini antaranya. Yang pertama, ayyurfa'a al-'ilm, diangkat ilmu. Ulama hadis mentafsirkan diangkat ilmu ni dengan bimautil ulama, dengan dimatikan oleh ulama dengan tanpa ada pengganti. Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama yang luar biasa, dari segi kemampuan ilmunya, banyak kitab yang dikarangnya. Kalau kita nak baca kitabnya, kita pun tak lalu nak bacanya, banyak sangat berbandingkan dengan umurnya, kekuatannya, kemampuan ilmiahnya memang sangat bagus. Dimatikan ulama, tahun demi tahun ramai ulama yang mati, tetapi tak ada pengganti. Mati memang tak boleh lari, tapi kita harapkan ada pengganti yang boleh mengganti ulama ini. Kemudian wa yadhharul jahl, banyak berlakunya kejahilan. Kemudian tanda kiamat lagi, wa yafshuwal az-zina, banyak berlakunya perzinaan. Kemudian tanda kiamat lagi, wa yushraba al-khamr, banyak orang minum arak, dah jadi biasa arak ni. Wa yadhhab ar-rijal wa tabqa an-nisa, ramainya lelaki yang meninggal dunia, atau yadhhab ni pergi, berkurangannya lelaki, wa tabqa an-nisa, dan ramainya perempuan, hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun, sehingga kalau nak dinisbahkan lelaki dan perempuan ni, seorang lelaki menjaga 50 orang perempuan, atau satu lelaki 50 perempuan. Nisbah akhir zaman lah.
tanda kiamat. Lelaki makin mupui. Dia kalau ikut logik pun, kenapa lelaki ni cepat mati banding orang perempuan? Kerana lelaki ni dia suka rehat daripada bekerja. Orang lelaki dia banyak buat perkara-perkara yang lara, bandingkan perempuan dia tak rehat. Dari celik mata sampai pejam mata bekerja je di rumah tu, macam-macam kerja dia buat. Orang lelaki dia rehat je, kurang aktiviti dia. Dan itu juga tanda kiamat, iaitu bila seorang lelaki dinisbahkan 50 orang perempuan, tanda kiamat. Sekarang pun kita dah lihat banyak orang perempuan bandingkan lelaki. Kalau kat universiti lagi lah, ramai orang perempuan, macam tak ada orang lelaki. Lagi satu, kat universiti ni sebabkan tak ramai orang lelaki, jadi ramai orang perempuan pakai seluar. Sebab tak ramai orang lelaki dah, dia ramai orang perempuan pakai seluar sebab kurangnya orang lelaki. Masa saya ngaji dulu, masa saya master dulu, saya seorang lelaki, perempuan ramai. Ada lelaki sebenarnya 3 orang, tapi yang 2 ni suka cuti dia boleh datang. Yang lain yang perempuan. Jadi kita malu datang. Nasib baik syarah tu lelaki. Kalau syarah perempuan, alah, no kita. Jadi itu tanda kiamat. Kurangnya bilangan lelaki, ramainya bilangan perempuan. Kita ambil seorang daripada 50, 49 mangkau tak kahwin. Jadi kesian 49 ni. Jadi itu juga adalah tanda kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Itulah sikit sebanyak saya ingin sampaikan pada pagi ini. Semoga bulan Syakban ini, kita berada pada hari ini 6 Syakban rasanya ini. Semoga Allah hampirkan kita, dekatkan kita dengan Ramadan. Bulan Ramadan adalah peluang untuk kita menggandakan ibadah. Sedengar saya pada malam tadi di corong masjid ni, bahawa kita ada jelaskan juga tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Marilah kita sama-sama mempergiatkan lagi ibadah untuk bulan Ramadan. Dimulai dengan sekarang. Biasakan dengan tilawat Al-Quran, biasakan dengan tahajud, biasakan dengan sembahyang Jumaat, supaya bulan Ramadan tak ada kekok kita menyesuaikan diri. Biasakan kita dengan sembahyang sunat. Bulan Ramadan ni bulan offer, tuan-tuan. Contoh kalau Aeon nak offer, awal-awal lagi nak offer sekian tarikh. Kita 13 April sampai 13 Mei offer. Mari datang, offer ganda semuanya. Kalaulah orang betul-betul menghayati offer ni, tiap-tiap malam penuh masjid kita ni, sebab ni offer. Kalau mall buat offer, hari-hari belum buka lagi orang tunggu pintu tu, sebab offer ni sangat luar biasa. Akhir Ramadan sangat luar biasa, dapat Lailatul Qadar sangat luar biasa. 10 akhir Ramadan penuh masjid iktikaf. 10 akhir Ramadan, sebab faham akan offer, nilai offer ni. Sangat banyak ni. 83 tahun ibadat ni, nak tak nak, mereka pun mati umur 70, mereka paling tidak 70 meninggal. Jadi amal lebih banyak, pahala lebih banyak daripada umur. Tak nak. Yolah, kalau semua nak masuk syurga, siapa yang masuk neraka? Ini cakap orang kuajar ni. Jadi sekarang kita kena latih. Mungkin tuan-tuan, saya nak umumkan, ini pengumuman yang sangat penting. Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tak tahu, kiamat dah dekat, umur makan hari makin banyak, mati dah dekat, dah tentunya. Ini Ramadan yang paling akhir. Allah bagi peluang Ramadan ni kita dapat solat tarawih, insya-Allah. Tahun depan tak dapat kita ke masjid. Ramadan ni jangan harus tinggal tarawih walaupun satu malam, supaya betul-betul kita dapat Lailatul Qadar, betul-betul kita dapat menghargai peluang yang Allah bagi ini yang sangat istimewa ini. Maka layaklah kita masuk ke syurga Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa ghashahu Allahumma binurika kama ghashatuhu sahabati tajalliyat
فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق لما مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا كما وعدت من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك.